ini, saudara, mesti diselamatkan. Negara ini mesti diangkat semula martabatnya. Kita mahu Malaysia harum semula sebagai negara adil, ada martabatnya dan adil kepada rakyatnya. Rakyatnya dari semua kaum dan semua agama dan semua pelosok kampung dan pedalaman. Dalam konteks Malaysia yang mati kaca, konsep Madani menjadi sangat relevan dan penting. Ia menawarkan sebuah model pembangunan yang seimbang, menghargai perbezaan sambil memperkuatkan nilai-nilai universal yang menjadi asas kestabilan sosial dan kemajuan ekonomi. Dengan mendasarkan diri pada 6 prinsip utama: kebebasan, keadilan, kesejahteraan, kesesamaan, kelestarian dan kemakmuran bersama. Malaysia Madani tidak hanya menggariskan arah tujuan untuk negara tetapi juga memberikan kerangka kerja yang komprehensif bagi pembinaan sebuah masyarakat yang lebih matang secara sivil dan bertanggungjawab. Pengenalan kerangka dasar ini merupakan langkah proaktif oleh kerajaan Malaysia dalam merespon dinamika global dan keperluan domestik yang terus berubah. Dengan mempertimbangkan aspek keadilan sosial, kelestarian alam sekitar dan pembangunan ekonomi yang inklusif, Malaysia Madani menjanjikan sebuah pendekatan yang lebih holistik dan berkelanjutan dalam menavigasi cabaran masa kini dan masa depan. Di samping itu, Malaysia juga mempunyai keinginan untuk membina masyarakat yang berpandangan masa depan dan penggunaan teknologi. Penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi adalah kunci untuk mencapai matlamat ini dengan memastikan akses yang sama kepada infrastruktur digital dan menggalakkan inovasi dalam sektor teknologi. Kesimpulannya, kerangka dasar Malaysia Madani ke arah ketamadunan adalah sebuah inisiatif yang penting yang memandu Malaysia dalam usaha untuk mencapai status masyarakat madani yang berdaya saing dan harmoni. Objektif kajian: yang pertama, untuk menganalisis tahap kefahaman kerangka Malaysia Madani. Kedua, untuk membincangkan aspek-aspek yang mendokong tonggak Malaysia Madani. Dan yang ketiga, untuk mengenal pasti permasalahan dan penyelesaian kerangka Malaysia Madani dalam pembangunan negara. Sebagai suatu konsep yang bertujuan untuk membentuk masyarakat yang madani atau beradab, terdapat beberapa permasalahan yang mungkin timbul dalam kajian dan pelaksanaan kerangka dasar Malaysia Madani ke arah ketamadunan. Yang pertamanya adalah pemahaman konsep yang kabur. Konsep madani dan ketamadunan mungkin bersifat subjektif dan kabur dalam interpretasinya. Setiap individu atau kumpulan masyarakat mungkin mempunyai pandangan yang berbeza mengenai apa yang membentuk sebuah masyarakat madani yang boleh menyebabkan kebingungan dalam pelaksanaannya. Yang kedua adalah pertembungan nilai dan kebudayaan. Malaysia merupakan negara yang multi-etnik dengan pelbagai kebudayaan dan agama. Ada kalanya terdapat pertembungan nilai dan kepentingan di antara kumpulan-kumpulan ini yang boleh menyulitkan usaha untuk membentuk masyarakat yang bersatu padu dan madani. Selain itu, pengurusan sumber dan pembangunan mampan. Cabaran pengurusan sumber alam sekitar dan pembangunan ekonomi yang mampan adalah penting dalam usaha untuk mencapai tujuan masyarakat madani. Pembangunan ekonomi yang berterusan mesti seiring dengan pemeliharaan alam sekitar dan kesejahteraan masyarakat. Seterusnya adalah kesedaran dan pendidikan masyarakat. Kajian terhadap keberkesanan usaha-usaha untuk meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai nilai-nilai madani dan ketamadunan adalah penting. Pendidikan dan kesedaran akan menjadi kunci dalam mengubah sikap dan tingkah laku masyarakat secara meluas. Manakala kesinambungan dan keberterusan juga turut menjadi permasalahan kajian. Mencapai masyarakat madani bukanlah usaha yang sekejap. Ia memerlukan kesinambungan, komitmen jangka panjang serta konsistensi dalam dasar-dasar yang dilaksanakan. Yang keenam adalah kebimbangan dalam implementasi. Terdapat kebimbangan tentang bagaimana untuk mengimplementasikan konsep ini secara praktikal dalam pelbagai bidang seperti pendidikan, ekonomi, sosial dan kebudayaan. Banyak faktor yang mesti dipertimbangkan dan keputusan yang diambil mungkin mempunyai kesan yang kompleks. Akhir sekali, perubahan sosial dan globalisasi. Perubahan sosial yang pesat dan pengaruh globalisasi boleh mencetuskan cabaran dalam mengekalkan nilai-nilai tradisional sambil mengambil yang baik dari arus global. Ini boleh menimbulkan konflik nilai di kalangan generasi yang berbeza.
Kesimpulannya adalah penyelesaian kepada permasalahan-permasalahan ini adalah memerlukan komitmen, kerjasama dan usaha yang berterusan dari pelbagai pihak termasuk pemerintah, institusi pendidikan, masyarakat sivil dan rakyat Malaysia secara keseluruhannya. Menilai dan menyelidiki kerangka dasar Malaysia Madani ke arah ketamadunan boleh melibatkan pelbagai pendekatan dan instrumen kajian. Berikut adalah pelbagai perkara atau kaedah kajian yang boleh dipertimbangkan. Yang pertama, analisis dasar. Melibatkan analisis terperinci yang mempunyai dokumen-dokumen dasar yang berkaitan dengan Malaysia Madani, termasuk perbandingan dengan dasar-dasar sebelumnya, mengenal pasti maklumat, matlamat, prinsip dan langkah-langkah yang telah ditetapkan. Yang kedua, kajian literatur. Menyusun kajian literatur untuk memahami pandangan ahli akademik dan praktisi terhadap konsep Malaysia Madani dan ketamadunan ini boleh menyebabkan atau boleh melibatkan penyelidikan terhadap kajian-kajian kes akademik dan buku-buku berkaitan. Yang ketiga, kajian kes iaitu case study, melibatkan analisis terhadap kajian kes yang mencerminkan implementasi kerangka dasar Malaysia Madani dalam konteks praktikal. Contohnya, kajian kes boleh melibatkan projek pembangunan, inisiatif kebudayaan atau program-program pendidikan yang dijalankan mengikut prinsip Malaysia Madani. Yang keempat, soal selidik servis. Menggunakan soal selidik untuk mengumpul pandangan dan maklumat balas dari pelbagai segmen masyarakat termasuk warga, kerjaya, pelajar, golongan masyarakat berbeza mengenai kesan dan keberdasaran dasar Malaysia Madani. Penemuan dan perbincangan kerangka dasar Malaysia Madani ke arah ketamadunan. M. Kemampanan. Kemajuan mutu kehidupan bangsa dalam acuan yang seimbang antara manusia dan alam bernuaskan citra Malaysia yang unik. A. Kesejahteraan. Membawa makna keseimbangan atau lebih tepat lagi kehidupan dan segala sisinya yang terangkum dalam keseimbangan. D. Daya cipta. Mengandungi beberapa konotasi antaranya pembaharuan, reka cipta dan reka bentuk. A. Hormat. Mengandungi konotasi maruah manusia. Suatu kalimat lain yakni adab yang berasal daripada bahasa Arab. N. Keyakinan. Keyakinan mempunyai kaitan yang erat dengan amanah yakni suatu ikrar pertanggungjawaban moral, duniawi dan ukhrawi. I. Ihsan. Ihsan sinonim dengan makna peduli dan belas kasihan. Terdapat 3 teras perpaduan. Yang pertama, patriotisme dan demokrasi. Usaha ini ke arah matlamat untuk memupuk semangat cintakan negara yang digambarkan melalui kecilikan dan kematangan demokrasi dalam kalangan rakyat, sekaligus melahirkan rakyat yang lebih bertanggungjawab dalam mengekalkan keharmonian dan kesejahteraan negara. Yang kedua, identiti nasional. Pembangunan Malaysia Madani seiring dengan usaha pembentukan identiti nasional. Pelaksanaan strategi berfokus di bawah teras ini akan menyemarakkan sikap saling hormat menghormati sesama rakyat, menyuburkan sifat ihsan, peduli dan kasih sayang dalam setiap anggota masyarakat serta sifat kebertanggungjawatan mempertahankan kedaulatan negara. Ia akan menjadi norma sosial dan usaha masyarakat Malaysia dan lambang identiti nasional bangsa. Yang ketiga, ekosistem perpaduan. Kepentingan mewujudkan sekitaran yang memudayakan perpaduan memerlukan kerjasama pelbagai pihak. Ekosistem yang saling menyokong akan dapat memastikan kelestarian dan kemampanan suatu dasar. Terdapat 12 strategi pelaksanaan dalam kerangka Malaysia Madani. Yang pertama, meningkatkan literasi pemahaman dan penghayatan perlembagaan dan rukun negara. Yang kedua, meningkatkan pemahaman dan penghayatan sejarah Malaysia. Yang ketiga, mengukuhkan peranan bahasa sebagai medium integrasi perpaduan. Yang keempat, mengukuhkan integrasi nasional. Selain itu juga mengukuhkan kefahaman agama, budaya dan adat resam sebagai etnik. Yang keenam, membentuk masyarakat dengan nilai murni, kepribadian tinggi, berintegriti dan berhayat mulia. Selain itu, memantapkan kesanan komunikasi bagi meningkatkan kesedaran sosial dalam masyarakat. Yang ke-8, mengekalkan, membina dan mengukuhkan tapak integrasi perpaduan. Di samping itu, strategi pelaksanaan dalam kerangka Malaysia Madani ialah meningkatkan penguasaan undang-undang dan keberkesanan mekanisme pemantauan. Selain itu, memperkasakan jentera perpaduan melalui kolaborasi strategi.
Selain itu juga memantapkan dan memperkasakan institusi keluarga dan komuniti. Akhir sekali, memperkukuhkan peranan pemimpin sebagai pemangkit perpaduan. Jadi, dalam bahagian ini, kita akan membincangkan apakah kerangka Malaysia Madani. Matlamat kita adalah untuk merubah Malaysia menjadi sebuah negara yang mampan, sejahtera, berdaya saing, saling menghormati serta bersikap ihsan terhadap keyakinan antara satu sama lain. Kata kunci visi adalah Madani, yang pada asasnya merupakan kepercayaan antara kerajaan dengan rakyat atas dasar ketulusan dan kerjasama. Ia mengiktiraf hak setiap warga negara Malaysia tanpa mengira latar belakang untuk hidup dalam persekitaran yang mampan dan menyumbang kepada kesejahteraan bangsa. Ia menyokong usaha-usaha ke arah menjadikan Malaysia sebuah negara yang berdaya cipta dan kreatif. Ia memupuk sikap saling menghormati sesama rakyat sebagai norma sosial dan budaya untuk memastikan keterangkuman semua. Ia menyuburkan sifat ihsan, peduli dan kasih sayang dalam setiap anggota masyarakat untuk mewujudkan keamanan. Berdasarkan dapatan kajian kami, terdapat beberapa permasalahan dan penyelesaian kerangka Malaysia Madani dalam pembangunan negara. Membahas pandangan Dr. Muhammad Iqbal Hisham Kamaluddin, seorang pensyarah kanan di Fakulti Ekonomi dan Muamalat Universiti Sains Islam Malaysia mengenai isu kemiskinan. Beliau mengemukakan idea di mana rasuah pencetus kemiskinan. Beliau menyatakan bahawa salah satu punca kemiskinan adalah rasuah yang meluas, terutama dalam bentuk top-down piramid, iaitu dari pihak atasan sehingga pihak bawahan. Kontrol proaktif terhadap rasuah diharapkan dapat hemat banyak wang rakyat yang kemudian dapat digunakan kembali untuk membantu orang miskin. Selain itu, terdapat permasalahan konsep kepada Malaysia Madani. Beliau menegaskan bahawa konsep Malaysia Madani tidak seharusnya disalahertikan sebagai konsep yang hanya berlaku untuk orang Islam. Menurutnya, konsep Madani terkait dengan konsep ketermadunan juga sesuai dengan masyarakat berbagai kaum. Merangka kerangka dasar Malaysia Madani ke arah ketermodernan adalah suatu proses yang kompleks dan melibatkan pertimbangan pelbagai aspek. Terdapat beberapa cadangan yang boleh diambil kira dalam membentuk kerangka tersebut. Yang pertama, keseimbangan dari segi pembangunan, ekonomi dan sosial, iaitu melibatkan atau memastikan pembangunan ekonomi bersifat inklusif dan memberikan manfaat kepada semua lapisan masyarakat dalam mewujudkan program pembangunan sosial yang bertujuan untuk mengurangkan jurang ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pendidikan dan kemahiran, iaitu yang kedua, meningkatkan kualiti pendidikan dengan menekankan aspek kebolehapasaran dan pembangunan, kemahiran yang relevan dengan keperluan pasaran pekerjaan dalam mempromosikan pendidikan yang menekankan nilai-nilai ketermodernan, keharmonian dan pemahaman antarabangsa. Yang ketiga, kelestarian alam sekitar, iaitu mewujudkan dasar-dasar yang menggalakkan pembangunan lestari dan melibatkan masyarakat dalam usaha kelestarian alam sekitar dan menerapkan amalan-amalan hijau dan teknologi lestari bagi mengurangkan impak negatif ke atas alam sekitar. Yang keempat, kerjasama antara bangsa dan diplomasi, iaitu mempromosikan kerjasama antara bangsa dalam membangunkan teknologi perdagangan dan inovasi, melibatkan diri secara aktif dalam forum antarabangsa untuk menyokong isu-isu global dan mempromosikan imej Malaysia sebagai negara madani. Yang kelima, pertumbuhan ekonomi berasaskan inovasi, mendorong inovasi dalam sektor ekonomi dan menyokong perkembangan industri berteraskan teknologi tinggi dan ekonomi digital.